latihan yang kena buat. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okey, hari ni kita nak sambung dalam bab 9. Okey, dalam bab 9. Okey, dalam bab 9 kita nak sambung mengenai dalam bab kimia industri ni. Okey, yang pertama 9.1 kita dah belajar alloy. Okey, semalam 9.2 kita dah belajar kaca dan seramik. Okay, so hari ni kita nak belajar 9.3 iaitu polimer. Okay, apa tu polimer? Sebenarnya polimer ni banyak dalam kehidupan kamu seharian. Dekat rumah kamu, apa yang kamu gunakan. Okay, contohnya bangku plastik yang kamu gunakan. Okay, cikgu ada tunjuk skrin ke? Ada. Ada tunjuk skrin. So, siapa yang ada nampak? Rafi ada nampak? Syazliana dia tak nampak. Saya nampak juga, saya nampak. Syazliana nampak macam mana rupanya? Kosong je ya, blank je. Gelap. Homnes dengan Fabian boleh nampak tak? Nampak juga. Nampak. Mungkin Syazliana punya internet tak berapa kuat ke? Alamak. Okey, nanti try lagi. Okey. Kemudian, dalam bab ini tolong tuliskan hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Okey. So hari ni hari Selasa. Okey, nampak ke? Syazliana? Nampak. Alhamdulillah. Okey. So hari ni hari Selasa. Kadang-kadang internet dia kalau data tu dia tak berapa sangat, dia nak loading untuk gambar pun susah. Okay, Selasa hari ni tulis tarikh hari ni 22 hari bulan 6. Kita nak belajar polimer. Okay, so actually polimer ni ada pelbagai. Okay, ada pelbagai jenis yang kamu boleh jumpa dalam kehidupan kamu. Tayar kereta, mainan, apa-apa buat daripada plastik, apa-apa yang dibuat daripada getah. Yang kuatlah getah yang kuat, bukan setakat yang getah pergi pasar tu. Bukan, itu getah asli. Yang ini getah yang kuat tu pun macam tayar getah ni pun dibuat daripada polimer. Natural rubber yang biasa, getah asli tu pun adalah sejenis polimer. Okay. So apa sebenarnya polimer? Inilah yang kena salin. Okay. Yang pertama, jom kita tengok apa maksud polimer sebenarnya. Okay, polimer, salin ya. Polimer, molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada molekul kecil. Okay, molekul kecil salin dikenali sebagai monomer. Itulah jenis ayat yang kamu kena buat. Tak payah kau nak sambung sampai 2 ayat. So polimer tu maksudnya molekul yang sangat besar. Besar tu, lepas tu dia ada rantai panjang. Tak terkira berjuta-juta. Lepas tu terdiri daripada gabungan molekul yang kecil. Apa nama molekul kecil tu? Molekul kecil-kecil itu kita panggil dia sebagai monomer. Okey, so polimer, polimer ada 2. So boleh buat dalam bentuk mind map. Polimer ada 2. Yang ini cikgu kata getah asli dengan tayar getah tu adalah jenis sintetik. Okay. Yang natural rubber, getah asli itu adalah polimer semula jadi. Kalau kamu nak tahu, polimer ada 2 jenis. Okay, ingat sekarang ni. Okay. Polimer ada 2 jenis. Yang pertama polimer semula jadi. Yang kedua polimer sintetik. Apa maksud polimer tadi? Gabungan molekul yang besar. Okay, gabungan siapa? Gabungan monomer. Molekul kecil tu namanya monomer. Dia jadi panjang-panjang, jadi rantai panjang. So dia jadilah polimer. Nama pun poli. Poli tu banyak. Monomer, mono tu satu. Okay. So itulah yang dimaksudkan. Okay, so kita tengok. Okay, apakah yang ini? Apakah contoh-contoh polimer semula jadi dan polimer sintetik? Okay, kita tengok ni. Okay, polimer semula jadi. Okay, polimer semula jadi. Okay, wujud secara semula jadi. So, daripada yang bawah ni tadi, kamu boleh buat. Okay, yang semula jadi, kau tandalah sini.
Wujud secara semula jadi. Buat sini. Wujud secara semula jadi. Okey, bagi contoh. Contoh kat sini dia bagi kanji. Okey, contoh kanji. Monomernya adalah glukosa. Okey, glukosa adalah monomer. Okey, kegunaan beri tenaga. Begitu. Okey, glukosa monomernya monomer dia adalah glukosa untuk kanji untuk memberi tenaga. Okey. So, Fabian, Mike tak ada Mike. Sian Fabian. Okey. So, kita tengok maksud dia adalah polimer sebenarnya yang wujud secara memang dah ada semula jadi. Contohnya kamu makan protein, makan ikan. Sebenarnya protein itu pun polimer. Apakah monomer dia? Monomer tu maksudnya apakah sub-sub unit yang kecil untuk buat polimer. So sub-sub unit yang kecil dia adalah nama dia adalah asid amino. So dia digunakan untuk membina sel dan tisu badan. Okey, polimer sudah jadi. Ini cikgu cakap tadi getah asli. Getah asli ni daripada pokok getah. So pokok getah, okay, Pravin pernah pergi kebun getah tak Pravin? Omnes, Fabian pernah pergi tak kebun getah? Syazliana? Tak pernah. Pernah cikgu, pernah. Pernah. Baik pernah. Cikgu baru nak action. Sebenarnya masa kecil dulu cikgu suka tolong mak cikgu toreh getah. Kau tahu toreh getah Syazliana? Mak saya toreh getah subuh-subuh pukul 6 pagi dia dah keluarlah rumah. Dia toreh getah, dia dapat susu getah. So nanti kerja saya dalam tengah hari tu saya akan ambil kutip semua getah-getah yang dah beku tu. Getah-getah yang beku yang kat dalam cawan getah tu saya ambil dan saya kumpulkan dalam baldi. Bau dia Pravin, Masya Allah, busuk tu. Kalau terkena hujan petang tu, terkenalah hujan. So nanti getah tu akan lama tau dengan air. Yang itu lagi bau dia. Bau dia lagi kuat. Walaupun even kamu pakai sarung tangan, dia tetap akan berbau dengan sangat kuat. Okay? So itu namanya getah asli yang mana monomernya adalah isoprena untuk membuat produk berasaskan getah. Okay. Yang kedua. Kedua adalah polimer sintetik. Polimer sintetik ini, polimer sintetik ni buatan manusia, menggunakan bahan kimia. So kamu boleh buat dekat nota kamu kat sini, buatan manusia. Buatan manusia. Sintetik buatan manusia menggunakan bahan kimia. Menggunakan bahan kimia. Okey. So bagilah contoh. Contoh polietina. Dia punya monomer adalah etina. So nak buat botol plastik. Kau bagi satu pun tak apa. Ini nota je. So kena tahu tapi kena tahu yang lain lah. So polystyrene. Yang kamu makan bungkus makanan dekat kantin tu polystyrene tu. Itu namanya polystyrene tu adalah polimer. Monomer dia dibuat daripada apa? Dia punya yang sub-sub kecil dia. Dia adalah styrena yang mana untuk membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik, pembungkusan makanan, polystyrene. Salah ni. Pembungkusan makanan. Selalunya bungkusan makanan lah. Perspex. Perspex metil metakriliat yang mana untuk membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan. Kemudian getah sintetik. Getah sintetik dah nak buat tayar kereta, tapak, kasut, sarung tangan. Itulah untuk buat getah sintetik iaitu sarung tangan, neoprena. Nama monomer dia adalah neoprena. So kita pergi tengok. Macam mana nak buat polimer tu? So nama prosesnya adalah proses pempolimeran. Proses pempolimeran adalah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia. So kemudian proses
nak daripada polimer nak jadi monomer balik, namanya adalah proses penyah polimeran. Yang mana polimer tadi dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. So untuk nota yang ini, salin yang ini je. Gambar yang ini je Chazliana. Salin yang ini saja. Monomer maksudnya satu je kan. Tapi dia kategori dia banyak-banyak. Ni satu monomer, dua monomer. Lepas tu monomer yang ini dia nak jadikan rantai yang panjang. So kita daripada monomer, kita nak jadikan dia polimer. So nama proses dia adalah proses pempolimeran. Kemudian yang ini daripada polimer rantai yang panjang, kita nak pecahkan dia, nak jadi sub-sub yang kecil. So itu namanya proses penyah polimeran. So daripada polimer nak jadikan monomer. Kemudian pempolimeran melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Itu adalah sebagai pempolimeran penambahan. So, kategori ini adalah maksudnya dia tambahkan satu monomer. Sampai kau dapat rantai panjang. So, ini adalah pempolimeran penambahan. Maksudnya, monomer ni sama jenis. Contoh, kalau ini polyetina, so monomer dia etina kan. So, ini etina. So, mesti sama jenis. Dia tak boleh tak sama jenis. Contoh cikgu, saya nak guna etina gabung dengan stirina, gabung dengan neoprena. Tak boleh. So kalau nak jadi polimer, mesti adalah kategori yang sama. Monomer dia kena sama. Kalau etina, semua kena etina. So yang ini yang dia bagi contoh. Yang ini tolong salin. Yang ini tolong salin. So contoh je etina. Etina dia ada ganda dua kat sini. Ini adalah formula dia lah. Formula untuk etina dalam kimia. Kemudian kalau dia dijadikan polimer, maksudnya etina ni tambah etina lagi tambah etina, maksudnya macam ni. C double bond C H tambah lagi C double bond C H tambah lagi C double bond C H tambah lagi seterusnya, tambah secara banyak-banyak. Maksudnya etina ni tambah lagi banyak-banyak, dia akan jadi polimer. Tapi yang polimer ni ingat, dia tak ada ikatan ganda dua, dia jadi ikatan ganda tunggal. Satu je bond dia. Kemudian kamu tolong buatkan tangan je sebelah kiri, tangan je sebelah kanan, kurungkan dia dan tuliskan perkataan N. Cikgu, N tu apa? N itu adalah menunjukkan bilangan monomer yang tak terkata. Kiranya sebab itu kenapa kau pergilah ambil plastik yang kau selalu pergi shopping mall tu kan. Plastik kau beli shopping mall ke, kau pergi kedai ke dapat plastik, kau pergi mana-mana kau akan dapat plastik. Plastik tu cuba kau tanam kat belakang rumah. Nanti 10 tahun kau tengok balik plastik tu. Agak-agak dia terurai ke tidak? Dikompos ke tidak? Sebab apa? Plastik dia memang susah untuk diurai sebab dia adalah gabungan daripada banyak-banyak polimer. Betul Fabian. Dia tidak boleh terurai. Terurai itu maksudnya dia tidak boleh pecah-pecah balik. Dia susah sangat. Dia akan mengambil masa berjuta-juta tahun untuk terurai. Sebab itu kenapa sekarang ni kita menggalakkan guna plastik yang boleh kita semula. Kalau guna plastik yang boleh kita semula, so kita boleh kita balik plastik tu guna balik. Buat dekat kita semula, kat bahagian kita semua kita semula balik. Tapi kalau plastik yang biasa tu, contoh kau bakar. Kalau kau bakar dia akan menghasilkan warna hitam, asap warna hitam, betul? Asap warna hitam itu yang menyebabkan pencemaran. Dan adalah salah satu racun lah. So gas yang tak baik lah untuk badan kita. Sebab itu kalaulah selalu kamu bakar sampah kamu nak bakar daun-daun, kamu bakar sekali dengan plastik semua. Apa yang jadi? Asap warna hitam kan? Itulah salah satu pencemaran lah yang disebabkan oleh plastik. Sebab itu sekarang kalau Ahad je, siapa yang nak plastik, charge 20 sen. Itu yang digunakan untuk mengelakkan pengguna-pengguna daripada menggunakan plastik.
Menggunakan plastik. Kalau boleh janganlah elakkan. Okey. Kemudian kita pergi kepada getah asli. Hari ni kelas kita 3 waktu kan. So getah asli. So getah asli. Okay, getah asli ini disebut sebagai latex. Okay, contoh kalau cikgu sebut latex. Alah, Pravia tak? Alah, cikgu mana saya tahu latex tu apa? Maksudnya kamu tak masuk kelas cikgu Jana. Alhamdulillah hari ni kamu semua masuk. So maksudnya kamu tahu. Bila saya cakap je Homnes, kamu pernah tengok latex tak? So kamu tahu, cikgu latex tu apa? Oh, cikgu Jana dah ajar latex tu susu getah. So dia adalah susu getah asli. Ni pokok getah, ni susu getah. Yang mana bila batang ni, pokok ni ditoreh, dia akan keluarkan susu. Susu getah ni, ini ialah getah asli jenis polimer semula jadi. Polimer semula jadi tu maksudnya kita dah ada wujud benda, tak payah kita nak buat dia. Okey, yang mana dia akan menyumbangkan peningkatan ekonomi. Sebenarnya kan, getah asli sekarang harga mahal tu. Sebabnya lagi satu tak ramai juga orang nak tanam. Dia nak susah juga nak tanam. Dulu waktu zaman dulu saya masa kecil dulu susu getah ni harganya murah. Murah juga dah. Lepas tu bila dah murah sebab tu orang banyak tanam sawit. Bila tanam sawit dia mahal. Sebab itu orang lebih suka tanam sawit daripada tanam getah. Tapi kalau dah sekarang ni kalau kita tengok banyak industri yang nakkan gunakan getah. So getah ni mungkin akan jadi mahal lah suatu hari nanti. Okay, so kalau getah asli, antara ciri getah asli adalah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik serta tidak talap udara. So untuk ciri getah asli ni kamu boleh buat dalam bentuk mind map. Okey, buat sini. Google lah masuk. So, buat macam ini. Ciri getah asli. Okey. Google tak dapat masuk. Tak ada apa masuk. Okey, so kamu buat yang pertama, kenyal. Okey, lembut. Okey, hai Pugel. Selamat datang Pugel dalam kelas cikgu. Hai cikgu. Hai. Hari ni ada internet Alhamdulillah. Sebelum ni ada tengok cikgu punya nota, video? Ada sikit-sikit. Okay, nanti buat kerja ya Pugal. Okay. So siapa yang baru masuk sila isikan link kehadiran dekat chat ya. Okay. Lagi penebat elektrik yang baik. Kamu salin je. Cikgu nak kamu belajar buat nota. Okay. Kemudian tidak telap udara. Cikgu salin yang dekat tepi ni je. Yang ni cikgu highlight ni. So kamu kena tahu apakah ciri getah asli. Okay, so yang pertama ciri-ciri getah asli adalah lembut, kenyal. Okay, kemudian dia tidak tahan haba. Okay, lagi dia penebat elektrik yang baik. Penebat elektrik tu maksudnya dia dia tak boleh mengalihkan arus elektrik lah. Okey. So salin dulu. Dalam buku nota ya, siapa yang baru masuk. So hari ni tahniah ada 5 orang yang ber-Google Meet online. Alhamdulillah. Harapnya setiap hari akan meningkatlah. Kelas kita 3 hari je. Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari je. Okey. So, dah salin ya. Okey. Kamu tahu tak? Kalaulah getah asli ni ditoreh, dia akan jadi susu getah, betul? So, susu getah ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan cecair. So, bagaimana dalam keadaan cecair, kalau yang dalam industri kita tengok, ada yang dalam keadaan beku, ada yang guna dalam industri dalam keadaan cair. Tapi macam mana kita nak bekukan dia? So kita tengok. So sebenarnya, okey. Sebelum tu kita kenal dulu bagaimana struktur getah. Okey, so getah ataupun latex ni dia ada molekul-molekul yang getah yang berbentuk rantai yang diselimuti oleh satu lapisan membran protein. Cikgu, apa benda tu yang ini?
So tengok gambar. Kau tak kamu tak payah nak salin atas ke ni, kamu buatkan dia punya gambar ini sahaja. Okey, ini adalah molekul getah. Okey, molekul getah ni dia ada membran protein. Dikelilingi oleh membran protein. Dekat membran protein ni ada charge negatif. Yang ini. Yang ini charge negatif. Okey, nampak kan tanda dia negatif ni? Okay, so tanda-tanda yang negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. So hal ini akan menyebabkan molekul getah itu akan menolak satu sama lain. Sebab apa? Sebab negatif. Negatif dengan negatif dia akan tolak. Kalau positif dengan negatif dia akan menarik. Macam kamu lah. Contohnya Syazliana jumpa Pak Wer handsome. Mestilah Syazliana tertarik dengan Pak Wer tu, betul? Tapi kalau tiba-tiba macam siapa namanya Pravin jumpa dengan lelaki tu handsome. Mestilah Pravin, dia lelaki mana aku minat. So lelaki dengan lelaki dia akan menolak. Nolak sama jenis kan. So samalah juga dengan konsep yang ini. Negatif dengan negatif dia akan menolak di antara satu sama lain. Okay, sebab itu hal ini akan menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. So, maka latex ini akan kekal dalam bentuk cecair. So, macam mana latex tu? Latex tu susu getah ya. So, latex tu bagaimana kita nak tukar jadi pepejal. So, nak tukar jadi pepejal, kamu kena tambahkan asid. So, bila asid ditambah ni, kamu hanya salin dia punya gambar ni je. Kamu tak payah salin yang atas ya. Bila asid ditambah, asid tu bercas apa? Asid tu bercas positif yang ini. Yang tanda positif. Cikgu buat warna lain lah. Cikgu warna lain. Ini positif. Yang ini positif. Bila positif jumpa negatif, dia akan tertarik antara satu sama lain dan dia akan menjadi charge yang neutral. Charge yang neutral. Bila charge itu neutral, maka membran yang tadi tu dia akan pecah. So dia akan meneutralkan charge negatif dan dia akan molekul getah. Molekul getah kat dalam ya, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Kalau yang ini bila dia berlanggar antara satu sama lain, berlanggar. So yang membran tersebut dia akan pecah. So rantai polimer tersebut, rantai polimer getah tersebut, rantai tu kat mana cikgu? Rantai polimer tu dia kat tengah. So dia akan keluar dan akan berbelit di antara, so ini akan berbelit antara dengan ini, so berbelit, so dia akan membentuk gumpalan pepejal. So jadilah getah beku. Getah beku tu maksudnya dalam keadaan pepejal lah. Ini bagaimana bila nak menggumpalkan latex. So kalau latex tu dibiarkan tanpa asid. Contohnya kan, saya toreh getah. So saya dapat susu getah lah dalam keadaan cecair. So macam mana dalam keadaan cecair tu kalau cikgu tak nak gunakan asid? Cikgu nak, kalau biasa kalau nak bagi cepat dia beku, cikgu masukkan dia asid. So cepatlah dia beku. So macam mana cikgu nak biarkan dia saja beku? Boleh tak? Boleh sebenarnya sebab apa? Sebab tindakan bakteria. Bakteria ni dia akan menghasilkan asid. So asid tersebut dia akan meneutralkan membran protein, lalu dia akan menjadi pepejal. So sama juga. Maksudnya dekat sini bakteria dekat sekeliling kita ni, dekat udara kita ni ada bakteria sebenarnya. Bakteria tu ada bawa asid. Asid tersebut dia akan meneutralkan, dia akan meneutralkan membran protein yang bercas negatif tersebut. So membran tersebut dia akan pecah. So rantai polimer tadi akan menggumpal antara satu sama lain dan jadilah getah dalam keadaan pepejal. So tapi bagaimana pula industri yang kalau dia nak getah dalam keadaan cecair sahaja? Macam mana? So nak kekalkan di dalam keadaan cecair, so dia kena charge yang sama juga, iaitu charge negatif. Charge yang negatif. So charge yang negatif tersebut, kita kena letakkan alkali pula. So alkali, bila ditambahkan dalam latex, so alkali ni
alkali bila ditambahkan latex dia adalah charge negatif juga. So charge negatif tersebut dia akan berlanggar antara satu sama lain. Dia akan menolak repulsion, dia akan menolak antara satu sama lain sebab negatif-negatif dia tak akan tertarik. Kalau positif negatif dia akan tertarik. Ingat, negatif dengan negatif dia akan menolak. Bila dia menolak, so maksudnya membran ini dia tidak boleh pecah. Molekul dia tetap, okey, tanpa charge negatif dia akan kekal, okey, pada membran protein dan dia akan menolak antara sama lain, tak melanggar. Maksudnya polimer molekul getah yang kat dalam membran tersebut dia akan tidak berlanggar dan dia akan kekal dalam keadaan cecair. So dia akan kekal dalam keadaan cecair. So lukiskan yang ini pula. Okey, saya ulang lagi sekali. Okay. Sepatutnya lah kan, sepatutnya kalau membran protein ini bila akibat tindakan bakteria dia akan adalah positif-positif. Tapi bila tambah saja alkali, confirm. Okay, so semua sini akan tanda negatif-negatif. So bila tambah negatif-negatif maksudnya charge negatif dia kekal. Bila charge negatif kekal, polimer yang kat dalam molekul dalam getah tersebut dia akan menolak dia akan tidak berlanggar. Okay, yang negatif-negatif ni akan menolak. So dia akan kekal dalam keadaan cecair. So membran protein pun tidak akan pecah. Okay, yang menyebabkan dia pecah tadi bila kamu tambahkan asid ataupun bakteria, tindakan bakteria tadi akan hasilkan charge yang positif. So positif tersebut akan menyebabkan molekul getah ni akan berlanggar antara satu sama lain dan dia punya charge yang dekat membran protein dia akan tertarik antara satu sama lain, kemudian menyebabkan membran protein tersebut pecah. So untuk nota kamu hanya perlu lukiskan gambar sahaja. Okey, lukiskan gambar, ambil masa, okey, ambil masa, lukiskan gambar. Yang ini tindakan penggumpalan. Okay, kalau cikgu kata penggumpalan, so kamu tahu. Oh, penggumpalan tu maksudnya daripada susu getah kamu nak jadikan dia beku. So kena letak asid. Okay. Kalau kamu nak kekalkan dia dalam keadaan cecair, letakkan alkali. Okay, so ada dua ya kat sini ya. So faham tak? Syazliana? Faham cikgu. Okey, Pugai faham. Bolehlah faham. Bolehlah faham. Okey. So macam mana kalau kita nak bagi dia beku, Syazliana? Nak jadikan dia getah beku. Macam mana? Kita letak apa tadi, Syazliana? Kita tambahkan apa, Syazliana? Betul. Ya. Tapi kita tengok kartun dekat luar. Ya dah. Kita tengok kartun kat luar. Habis kita tengok kartun ya. Nak air dia ambil. Dah, nak air. Okey, Syazliana tak faham. Okey, saya ulang lagi sekali, Syazliana. Okey, susu getah dalam keadaan cecair. Okey, dalam keadaan cecair. So, susu getah ini kalau kita nak jadikan dia beku, kita tambahkan asid. Okay. So kalau kita nak kekalkan dia dalam keadaan cecair, kita tambahkan alkali. Itu yang cikgu cerita. Okay. Bagaimana tindakannya? Okay. Jom kita tengok gambar untuk 9.7 penggumpalan latex. Okay, macam mana? So, dengar sini baik-baik. Okay, ini adalah molekul getah. So molekul getah dikelilingi oleh membran protein. Ini membran protein, ini membran protein. Di sekeliling membran protein ini ada charge yang charge negatif. Okay, charge negatif. Semua ni charge negatif. Dalam membran protein ni ada rantai polimer getah. Okay, dalam membran protein ni ada rantai polimer getah. Dalam ni polimer getah dia. Okey. Zarah, kalau zarah tu apa-apalah. Okay, contohnya kalau Syazliana tahu, cikgu kenapa dia bentuk bulat? Kenapa tak bentuk segitiga ke apa ke? Macamlah juga macam gas. Kalau gas pun dia dalam keadaan mana saya punya pula tu?
Kalau gas pun, contohnya gas oksigen kan. Dia oksigen macam ni. Ini zarah dia. Ini adalah, kita dah belajar kan, zarah-zarah molekul. Ini zarah-zarah untuk oksigen. Maksudnya dia ada bulat-bulat, ada dua. So ini adalah oksigen. Yang ini pula, yang cikgu lukis ni, ini adalah zarah untuk getah. Ini ada getah. So yang ini faham tak? Syazana, faham tak yang ini? Okey. Kemudian bila kita tambahkan asid, asid ni bercharge positif. Asid bercharge positif. Okey, asid bercharge positif. Ingat tu, asid bercharge positif. So bila yang bercharge positif ini dimasukkan dalam susu getah. So yang charge positif ni daripada mana? Daripada asid. So dia masukkan, so positif nanti yang daripada asid dia akan bertemu dengan charge negatif di sekelilingi zarah getah tu. So positif akan jumpa dengan negatif. Okay, kalau positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi neutral. Okay, bila dia jadi neutral dekat sini, okay, charge positif dengan negatif dia akan menarik di antara satu sama lain dan menyebabkan rantai polimer. Ini rantai polimer getah. Rantai polimer ini akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan membran getah ini dia akan pecah. So bila dia pecah, dia akan menggumpal di antara semua zarah-zarah getah tersebut. So dia akan jadi beku. Yang ini yang kita panggil menggumpal. So membran tadi dah pecah. So dia akan menggumpal. Okay, yang ini faham tak? Syazliana? Faham? Ingat satu je. Nak beku, letak asid. Kenapa kena letak asid? Sebab asid ada charge positif. Positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi neutral. So dia akan menarik antara satu sama lain. Polimer dekat dalam rantai polimer dalam getah tersebut, dia akan menggumpal. Yang kedua, kita nak elakkan dia daripada menggumpal, kita letakkan alkali. Kenapa cikgu? Sebab alkali ni bercharge negatif. Kamu tahu cikgu dah cerita tadi, dalam zarah getah dia ada charge negatif dikelilingi oleh membran protein. Ada sekeliling membran protein ni semua charge negatif. Bila negatif dengan negatif, dia akan menarik ke menolak? Dia akan menolak. So bila dia akan menolak, maksudnya dia akan kekal membran protein tersebut. So dia akan kekal dalam keadaan cecair. Okey Homnes? Okey cikgu. So nak jadi beku, ingat letak asid. Nak jadi cecair, letak alkali. Okay. So kalau kamu sendiri nak biarkan dia sahaja beku sendiri boleh. Tapi dia ambil masa lah. Dalam 2 hari baru dia akan beku sepenuhnya. Sehari lebih lah dia akan beku sepenuhnya. Oleh siapa? Siapa yang buatkan dia beku? Yang buatkan dia beku adalah siapa? Adalah asid. Asid daripada mana? Daripada bakteria di sekelilingi kita. Okey ke Pravin? Okey cikgu. Okey. So ada 2 keadaan. Okey, kalau tak faham, cikgu ulang lagi sekali sampai kamu faham. Okey, ingat molekul getah ini. So getah adalah polimer juga yang mana kita panggil dia adalah latex. Okey. Kemudian nanti kita akan buat eksperimen ini, tapi tak tahulah bila nak buat eksperimen ni, masuk ke sekolah nanti. Yang ini eksperimen selalu keluar yang ini. Okay, yang ini kita nak kaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Yang mana nanti kita nak masukkan asid ke dalam latex. So asid tersebut confirm nanti latex tersebut dia akan menggumpal. Okay, ini dalam P. Okay, dalam Q kita letakkan larutan amonia. Amonia ni adalah sejenis larutan alkali. So dia akan membeku ke tidak? Tidak. Dia tidak akan membeku ataupun menggumpal. Kita panggil istilah dia menggumpal. Okey, menggumpal. So kalau latex yang biasa dia akan menggumpal tapi mengambil masa yang panjang. Okey. So nanti kita akan buat eksperimen ini. Okey, yang itu
Faham tak? Saya nak kamu faham saja. Okey, getah asli adalah polimer. Dia adalah polimer semula jadi. Okey, kalau kita nak gumpalkan dia ataupun bekukan dia, kita letakkan asid. Kita nak elakkan dia daripada beku, kita letakkan alkali. Contoh alkali tadi amonia. Contoh asid tadi kita letakkan yang ini asid etanoik. Itu contoh dia. Okey. Kita masuk kepada pemvulkanan. Okay, pemvulkanan getah, sifat semula jadi yang lembut dan tidak tahan haba adalah tidak sesuai jika digunakan untuk membuat tayar getah. Kalau getah asli yang biasa tadi, apa ciri-ciri dia? Nampak tak ciri yang cikgu tulis tadi atas sekali? Tidak tahan haba. So kalau dia tak tahan haba, contohnya kau jadikan dia tayar. Tayar tu akan bergeser dengan tar kan, jalan kan? So dia akan menghasilkan haba tak? Ya, dia akan menghasilkan haba. So bila menghasilkan haba, kalau kita guna tayar getah tu kita guna buat daripada getah asli, confirm sehari dia dah hancur. Sekejap taklah sehari, berapa jam dia dah hancur sebab dia tak tahan. Dia tidak tahan kepada haba getah asli biasa. Sebab itu nak bagi dia tahan kepada haba, nak bagi dia tahan kepada panas, so dia tak jadi lembik, dia tak jadi cair dengan permukaan jalan raya tadi, kita akan buat satu proses iaitu nama prosesnya adalah proses pemvulkanan. Pemvulkanan ni maksudnya kita nak baiki sifat getah ni, nak jadikan dia lagi kuat. So pemvulkanan adalah pemanasan bersama sulfur. Pemanasan bersama sulfur. Pemanasan bersama sulfur ini maksudnya yang ini adalah struktur getah. Tadi cikgu cakap apa? Struktur getah adalah polimer semula jadi kan? Dia adalah, so kalau kepala polimer maksudnya dia daripada rantai yang panjang kan? So rantai yang panjang, inilah rantai yang panjang kalau kita lukis dah. So rantai yang panjang ni, dia sifat getah asli tadi lembut. Dia tidak tahan haba. So dia, sebab itu dia boleh menggelongsor di antara satu sama lain dengan mudah. Sebab tu dia jadi lembut sangat. So, macam mana kamu nak jadikan dia keras? Buatkan proses pemvulkanan. Yang mana proses pemvulkanan kita tambahkan sulfur, unsur sulfur. So, unsur sulfur tadi dia akan membuat rangkai silang sulfur di antara polimer-polimer getah ni. So, bila dia ada rangkai silang, so dia tidak mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Cikgu, apa tu menggelongsor? Menggelongsor tu maksudnya umpamanya satu getah kau tarik panjang-panjang, so dia akan tarik panjang-panjang, kau mudah sangat lembut sangat dia tarik. Tapi kalau dah ada rangkai silang sulfur ni, contohnya kau pergi ambil tayar getah, tayar kereta. Tayar kereta tu kau cuba kau tarik dia. Tak mudah untuk tarik, betul? Sebab dia sangat keras. Sebab tayar kenderaan tu dia dah letak sulfur, unsur sulfur yang mana dia dah lakukan proses pemvulkanan. Okay? So, jom kita baca sikit apa yang dia cakap di bebel dekat sini. At least kita kena baca jugalah. Struktur molekul getah tervulkan dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai. So ikatan vulkan ada rantai. Ini yang rantai ni ada sulfur. Rantai. Yang mana getah asli ni dia tak ada rantai. Dia tak ada rantai di antara molekul rantai yang atas, rantai yang bawah dia tak ada attachment. Dia tak ada, namanya kita panggil apa? Dia tidak bersentuhan lah. Dia tidak berangkai lah. So hal ini disebabkan oleh atom sulfur. Atom sulfur ni yang cikgu highlight ni, atom sulfur ditambah menghasilkan rangkai silang antara polimer getah. Oleh sebab itu bila daya dikenakan, apabila daya dikenakan, rantai polimer tervulkan akan menggelongsor. Menggelongsor di antara satu sama lain. Tapi bila tervulkan, dia tidak mudah ataupun sukar untuk menggelongsor antara satu sama lain apabila haba dikenakan. Struktur molekul tervulkan sukar untuk diputuskan. So sebab itu getah tervulkan sifat dia lebih keras dan tahan terhadap haba yang tinggi.
Macam tadi getah asli yang kamu buatkan mind map tadi, sifat dia adalah getah asli tersebut lembut, tidak tahan haba. Okay, tapi bila getah tersebut kamu dah buat proses pemvulkanan, dia akan jadi keras dan tahan terhadap haba. Keras dan tahan terhadap haba. Okey, Syaziana dah keluar. Okey, kemudian mungkin internet tak elok lah. So ini adalah ciri getah tervulkan. Yang tadi cikgu cakap, yang pertama dia keras, tahan terhadap haba. Okey, yang seterusnya tidak telap terhadap cecair. Tidak telap tu maksudnya cecair tak tembus kat dia lah. Kemudian penebat elektrik yang baik, tapi yang ini, sifat yang ini sama macam getah asli tadi. Okay, kemudian dia tidak mudah teroksida di udara, maksudnya dia tidak mudah rosak lah bila kita biarkan dia sahaja dalam masa yang lama. Okay, dan tidak boleh bertindak balas dengan asid alkali. Okay, kalau lah dia boleh tidak balas dengan asid alkali, rosaklah kau punya tayar getah tu cepat. Okay, so ini kena salin ya. Okay, ciri getah tervulkan. Okay, ciri getah tervulkan. So, ciri getah tervulkan ni tak sama macam getah asli tadi. Okay, dia tak sama. So, getah tervulkan boleh buat tayar kereta, sarung tangan, tapak kasut. Okay, so yang ini pula adalah teknologi berasaskan getah. Okay, selalunya dalam getah ni sebenarnya, okay, kalau adakah kamu tahu, okay, ekonomi kita banyaknya ekonomi kita boleh ditingkatkan dengan industri getah. Yang mana bila kita ada buat penyelidikan dan pembangunan terhadap getah, siapa yang buat? Lembaga Getah Malaysia. So dia akan memajukan industri getah ni pada masa akan datang. So apa guna dia? Okay, yang pertama dia nak buat alfat terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkret asfalt untuk menurap jalan raya supaya lebih tahan lama. Okay, tahan haba dan mengurangkan bunyi bising. Sebab getah ni dia boleh serap bunyi. So lagi, getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. So kamu buat seni, kamu tahu. Kamu tanya cikgu kamu, getah color ni macam mana? Saya pun tak berapa tahu. Okay, part landasan LRT. Yang LRT ni dia ada getah. Kalau lah tak ada getah, dia berbunyi, getaran dia dan berbunyi. Macam tu, dia laju, dia bunyi kuat. Sebab tak getah ni fungsi dia nak menyerap bunyi. Okay, so pada masa akan datang, agak-agaknya ada bagaimana potensinya. Kalau kebanyakan kita tengok jarang dah kan orang tanam getah, pokok getah kan jarang sangat kita tengok. Banyaknya orang tanam sawit. Jarang lah orang. So kemungkinan ekonomi getah ni kita pun akan semakin surut. Sebab getah tak ramai orang nak tanam. Okay. Kemudian, dah habis. Okay. Dah habis. Okay, so kita try buat praktis formatis 9.3. So, jom kita buat saat ni. Praktis formatis 9.3. Okay, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Namakan dua polimer semula jadi dan sintetik serta monomernya. So, kamu buatlah. Buat yang macam atas sekali tadi. Okay. Yang atas sekali yang dekat dalam jadual. Yang ini. Ambil dua je. Monomer dengan dia punya apa nama polimer dia. Okay, so kita nak pergi Pugel. Pugel, boleh namakan saya dua polimer tak? Semula jadi. Kanji dengan protein. Kanji tu apa monomer dia? Glukosa. Protein? Asid amino. Pandai. Okay, polimer sintetik bagi contoh. Bagi contoh untuk polimer sintetik pula. Tak tahu lah cikgu. Yang kamu makan, kamu bungkus makanan, kita pakai apa nama dia? Getah. Oi. Plastik. Kamu bungkus makanan, kamu masuk kat dalam mana? Bekas apa? Plastik. Oi, plastik.
Polystyrene. Betul juga. Polystyrene. Polystyrene lah Pugal. Polystyrene. Polystyrene tu kita nak monomer dia styrena. Satu lagi apa namanya? Pravin, namakan satu lagi polimer sintetik. Cikgu dah tunjuk dah, show dah ni. Perspex. Perspex. Monomer dia, nama dia? Monomer methylcrylate. Kau ambil yang susah-susah. Kau sebutlah polyetina tadi, namanya etina. Kan senang. Lupa ambil yang susah-susah. So, kamu ambil satu, contohnya kanji, glukosa, protein, asid amino. Okay. So, itu semula jadi dan sintetik. Okay. Kita tengok soalan yang kedua. Okay. Soalan kedua, bandingkan sifat getah asli dan getah tervulkan. So, kalau dia suruh banding, kamu buat macam ni. So, getah asli. Okay. Getah tervulkan. Okay. Buat dalam bentuk jadual. Okay. So tadi getah asli dia lembut. Betul. So getah tervulkan dia akan jadi keras. Tidak tahan haba. Tapi getah tervulkan tahan haba. Okay. Apa lagi Homnes? Apa yang lagi kamu nampak? Keras. So elektrik yang baik ni sama, keras dan lebih kenyal. Kalau yang getah semula jadi tadi, yang kamu buat tadi, kenyal je. Dia lebih kenyal lah untuk tervulkan. So dah dapat 2. Dah jadi 2 dah. Huraikan cara menghasilkan getah tervulkan daripada getah asli. So bagaimana kamu nak buat getah tervulkan? So yang ini. Contoh yang ini. Yang ini. Okay. Tambah pemanasan, proses pemanasan getah bersama sulfur. Lepas tu kamu lukis dah dia punya yang ini. Okay. Pemanasan getah bersama sulfur. Okay. Kamu buat. Pemanasan getah bersama sulfur. So lukiskanlah sikit. Lukisan ni cikgu nak lukis macam ini. So ini adalah molekul getah. Lepas tu tambahkan dengan sulfur. Okay, bila dia tambah dengan sulfur, yang molekul getah tadi ni, okay, di antara ini akan ada sulfur. Lukis sikit. Okay. Ini adalah proses pemvulkanan. Okay, boleh salin sekejap. Okay, sementara tu cikgu nak tengok buku kerja. Okay. Salin ya. Okay, dah ya. Cikgu harap kamu dah siap lah. Okay, so kita tengok kepada buku kerja. Okay, buku kerja. Yang ini semua orang kena jawab. Okay, semua orang kena jawab. Okay. So, jom kita tengok buku kerja, muka surat. Okay, buku kerja, muka surat 89. Okay, buku kerja, muka surat 89. Okay, soalan nombor 1. Okay, isikan tempat kosong. So, siapa dapat jawab? TP1. Okay, ialah satu molekul besar berantai panjang. Okay, yang mana molekul kecil itu kita sebut sebagai apa tu jawapan dia? Polimer. Pugal. Thank you. Polimer. Pandai Pugal. Okay, polimer yang mana disebut sebagai Um, Molekul.
Salah. Monomol. Monomer. Pandai. Monomer. Ya, monomer. Okey, nombor 2. Okey. Polimer kita ada 2 jenis kan tadi. Polimer semula jadi dengan polimer sintetik. So polimer semula jadi wujud secara Semula jadi. semula jadi. So polimer sintetik dihasilkan melalui proses Buatan manusia. kimia. Kimia. Ataupun kamu nak kata buatan manusia tu maksudnya manusia buatlah man-made. Okey. Dia proses kimia lah sebab kamu letakkan bahan kimia. Nombor 3. Nombor 3 daripada panjang banyak bulat, dia nak jadi apa untuk jadi panjang, rantai panjang. So kalau ini pula proses, lepas tu ini pergi ke sini. Apa nama proses yang ini? Siapa Ni nama? Pempolimeran. Pandai. Pempolimeran. Daripada rantai panjang-panjang nak jadikan pecah-pecah-pecahkan dia. Namanya Polimeran. polimeran. Okay, good. Okay, penyah polimeran. So, yang pendek-pendek, molekul yang kecil-kecil ni belum lagi sambung, kita panggil dia apa? Polimer. Salah, itu rantai panjang. Polimer. Monomer. Monomer. Dah jadi rantai panjang, kita panggil dia Polimer. polimer. Dia dah jadi panjang. Okey. So, nombor 4. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Dia kata, lengkapkan. Pempolimeran ialah proses pencantuman. Ni apa yang kecil-kecil ni? Ni, yang kecil-kecil ni kita panggil apa tadi? Monomer. Monomer. Tulis ya. Soalan nombor 4 ya. Pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan, nak hasilkan apa ni? Ni, rantai yang panjang. Apa tu? Polimer. Dia rantai yang panjang, kita nak jadikan polimer. Okey, ini nombor A. B. Okey, apakah polimer nak jadi rantai yang nak jadi monomer? Polimer nak jadi monomer. Apa nama proses dia tadi? Yang kamu sebut tadi. Polimeran. Penyah polimeran. Penyah polimeran. Penyah polimeran. Okey, so soalan seterusnya nombor C. Pempolimeran penambahan ialah pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama ke jenis yang berbeza? Sama. Jenis yang sama. Dengan pemecahan ikatan ganda 2 menjadi ikatan yang tadi, ikatan ganda 2 cikgu tadi tu, cikgu akan jadi ikatan apa ni? Tunggal. Okay, dia akan jadi ikatan tunggal. Okay, Tania semua orang? Okay, Tania, so dapat TP2. Okay, pergi kepada soalan nombor 5. Okay, try ya, kita try lah buat. Okay, yang ini aktiviti, okay, nanti kamu pergi ambil kat dapur. Kau tahu tak getah pasar tu? Yang bulat tu, yang bentuk bulat tu. Yang nak bungkus makanan, yang bulat tu. Yang bulat tu kau ambil. Cuba kamu panjang, tarik dia panjang. So dia akan jadi panjang kan, betul? Lagi satu, kamu pulaskan dia ataupun satu lagi kamu panaskan dia dengan air. So kita tengok. Okay, pemerhatian soalan nombor 5. Okay, kita tengok. Kita buat lagi satu, blank. Okay. So soalan nombor 5A. Getah asli kembali ke, okay, kalau kamu tarik, dia akan kembali ke bentuk asal ke tak? Kembali ke Bentuk asal. Dan saiz yang asal. Okay. So kalau kamu pulas je, kalau kamu pulas je, getah asli bersifat lembut. So getah asli tersebut bersifat lembut. Yang ini muka surat 90 ya. Okey. So B pula. Okey, yang B, kesan haba terhadap getah asli. Kekenyilan getah akan semakin
berkurang. So dia akan jadi tak kenyal lah bila kamu kenakan haba kat dia. Okey dah. Okey, nombor 5 dah. A, perbincangan pula. Okey, yang A ya, perbincangan. Takrifkan kekenyalan. Yang ini mungkin kamu tak tahu. So kekenyalan itu salinnya keupayaan untuk kembali ke bentuk dan saiz asal selepas diregangkan. Maksudnya bila kamu tarik je getah tersebut akan kembali ke bentuk asal. Itu namanya kekenyalan. Okey. So nombor B pula dia kata senaraikan 2 ciri lain bagi getah asli. So selain daripada kenyal tadi. Tidak tahan haba contohnya, ataupun kamu cakap penebat haba dan elektrik yang baik. Dia nak 2 kan? So satu lagi tidak elap udara. Okey. So apa kesimpulannya? Getah asli tadi kamu tarik dia jadi bentuk asal itu namanya apa? Kenyal. So dia adalah kenyal, kemudian dia lembut dan tidak tahan terhadap haba. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, tengok ya, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6, jalankan aktiviti dia kata. Okey, yang ini saya nak tanya Pravin. Pravin, bila latex tu kita letakkan dengan asid. So, apa pemerhatian yang akan kamu nampak? Latex tersebut akan menggumpal ataupun tidak? Tidak menggumpal. Letakkan asid, Pravin. Asid. Menggumpal ke tidak? Menggumpal ke? Ya, dia akan menggumpal. So, tulis kat situ latex menggumpal dengan cepat. Sebab kamu letak dalam getah tu kamu letakkan asid. Confirm dia cepat je dia akan menggumpal. Okey, untuk gumpal tu maksudnya dia akan menjadi pepejal putih ya. Membentuk pepejal putih. Okey, ini soalan nombor 1. Okey, gambar nombor 1. Bika A. Okey, tengok bika B. Okey, bika B ni muka surat 91. Okey. Homnes, kalau latex tu kita letakkan dengan amonia. Amonia ni alkali. So latex itu akan menggumpal ke tak menggumpal? Menggumpal atau tidak menggumpal? Tidak menggumpal. Ya, latex tidak menggumpal. Tulis ya. Ini untuk BKB ya. So ini adalah untuk A. Ini BKB. Okay, BKC. Okay, BKC kita biarkan je. So kalau biarkan lama-lama. So latex itu menggumpal ke tidak Pugel? Menggumpal ataupun tidak? Biarkan je dalam keadaan suhu bilik biasa. So dia menggumpal ataupun tidak? Pugel ke, Pravin ke, Homnes ke, Fabian boleh jawab. Dia menggumpal atau tidak? Menggumpal cikgu. Dia akan menggumpal tapi bukan dengan cepat, dia sangat perlahan. Okey? Sebab dia menggunakan asid daripada bakteria di udara. Okey? So tulis kat situ latex menggumpal dengan perlahan. Okey? Untuk membentuk pepejal putih. Okey.
Dah siap. Okey, yang ini untuk aktiviti dah siap. Alhamdulillah dah siap. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya yang bawahnya. Okey, nombor perbincangan. Okey, perbincangan siapa dapat jawab yang ini dapat TP 4. So, ion hidrogen dalam asid, okey, ion hidrogen dia charge dia positif ke negatif? Positif. Pandai. Dia charge positif. So dia akan meneutralkan charge yang dekat membran protein. Getah. So dekat membran protein tu charge negatif ke positif? Negatif. Pandai. Negatif. Okay. Pada membran protein zarah-zarah getah. Zarah-zarah getah. So bila positif jumpa negatif dia neutral tak? Neutral. Ya, dia akan jadi neutral. Okay. Berlanggar menyebabkan membran protein akan pecah tak? Pecah. So dia akan pecah. Rantai polimer getah terlepas dan akan bergabung. So dia akan combine dan akan menyebabkan apa? Pembekuan. Penggunaan. Pengumpulan. Penggumpalan. Omnes. Penggumpalan. Okey, ini A. Okay, yang ini kita nak tahu penggumpalan. So, bila letakkan latex pula. Larutan amonia mengandungi ion hidroksida. Okey, ion hidroksida bercharge apa? Positif ke negatif? Alkali. Negatif. So dia charge negatif. Ion-ion ini akan meneutralkan ion hidrogen dalam asid yang dihasilkan oleh bakteria. Yang ini bakteria lah. Okay. Tanpa asid, charge negatif masih terdapat pada membran protein dan zarah getah Negatif. Positif juga. Oleh positif. oleh Yang negatif. mana ni? Yang ni salah. B lah Homnes. Homnes, B. Oh, B. Saya ulang balik ya. Larutan amonia mengandungi ion hidroksida yang bercharge negatif. Ini. Okay, kemudian ion ini meneutralkan ion hidrogen dalam asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okay, tanpa asid, charge negatif masih terdapat pada membran protein dan zarah-zarah getah saling menolak. Okay, dia akan menolak antara satu sama lain dan tidak akan berlangkar. Okay, oleh itu latex akan kekal dalam keadaan cecair. Okay, C. Mengapa dia kata latex menggumpal dalam bila terdedah ke udara? Siapa boleh jawab? Tadi cikgu dah jawab. Kenapa dalam udara dia boleh menggumpal? Apa yang ada dekat udara kita ni? Ada apa tadi cikgu cakap? Bakteria. Bakteria tu membawa asid apa? Dia ada asid laktik nama dia. Okay, so tulis kat sini bakteria daripada, nanti cikgu tanya esok balik tau. Esok cikgu tanya lagi. Ingat ke tak? Menghasilkan asidnya namanya asid laktik. Boleh ingat tak? Asid laktik. Okay, yang meneutralkan membran protein. Okay. Lalu menggumpalkan latex. So, dah siap. Okey, dah ya? Okey, tengok muka surat 92. Okey, muka surat 92. Kita pakai pen lain pula. Okey. Okey. Okey, yang ini getah asli masukkan sulfur dia akan jadi apa? So, macam mana bentuk dia? So, ini kan getah asli kan? Kau tambahkan dengan sulfur. Macam mana tadi bentuk dia, Homnes? Sama juga macam tadi, tapi letakkan apa? Letakkan
S dekat dia punya ini. Okey, macam ini. Kau letakkan je S kat situ. Okey, so ini muka surat 92 ya. Okey, yang B pula. Huraikan. Okey, penambahan atom ditambahkan atom apa tadi? Sulfur. Ke dalam molekul getah membentuk rangkai silang yang menyebabkan molekul getah tidak mudah tergelongso. Okey, tidak mudah tergelongso. Okey, so muka surat nombor 8 pula. Okey. Yang ini TP5. Kalau kamu dapat selesaikan ni, saya bagi TP5. Okey, jom jawab. Jamal ingin membuktikan bahawa getah tervulkan lebih elastik daripada getah asli, lebih elastik. Okey, jelaskan secara ringkas satu eksperimen untuk yang mudah yang akan dilakukan oleh Jamal. Siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab ni, cikgu bagi TP5. Sebab kamu dapat menyelesaikan masalah. Homnes, Pravin, Pugal, Fabian. Macam mana Cik Jamal ni nak buktikan getah tu kenyal, elastik? Apa eksperimen yang mudah untuk dia lakukan? Cikgu bagi hint. Kalau cikgu bagi hint dah tak dapat TP5 lah ya. Okey. Ini ada 2 getah. Okey, ada 2 getah. Okey, yang ini getah asli. Yang ini getah tervulkan. So, macam mana kita nak tengok dia elastik ke tak? So, nak tahu dia elastik ke tidak, kamu letakkan pemberat. Okey, dua-dua ni kita ada pemberat 50 gram. So, kita tengok lepas pemberat tu, okay, adakah lepas je kamu tanggalkan pemberat tu, adakah getah tersebut akan kembali ke panjang yang asal ataupun tidak? So kita nak tengok. Okay, yang pertama sekali, okay, step yang pertama, kamu ukur panjang asal getah asli dan getah tervulkan. Okey, kemudian gantungkan hujung getah asli dan getah tervulkan dengan pemberat 50 gram. Okey. Kemudian selepas beberapa minit, lepas beberapa minit, kamu tanggalkan pemberat. Kamu tanggalkan pemberat dan ukur panjang akhir getah asli dan getah tervulkan. So nanti kamu tengoklah, kalau getah tersebut panjang dia sama, maksudnya dia lebih elastik. Okey, dia lebih elastik. Okey. Kalau dia panjang, dia tidak mudah elastik. Elastik tu apa? Kalau dia lebih panjang, kiranya dia lebih mudah untuk ditarik kepada bentuk dia. Tarik. So dia lebih kurang elastik lah. Okey, so dah siap untuk hari ni. Okey, so dah tamat. So ini sahaja kerja kita. So tolong buatkan, okey, untuk latihan.
Okey, latihan pengukuhan muka surat 93. Okey, sehingga muka surat 96. Okey, yang esei tak payah buat. Okey, 93 sampai 96. Okey, esok kita akan bincangkan. Okey, esok kita akan bincangkan bersama dengan yang ini. Bersama dengan ini. Praktis sumatif 9. Okey, nombor 1, 2 dan 3. Okey, so kita akan bincangkan ini. So kat rumah tolong buat sikit-sikit dulu ya. Okey, praktis sumatif 9 buku teks dan juga buku kerja muka surat 90 apa tadi cikgu kata? 93. 93 sampai 96. Okey, sampai itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih sebab hadir kelas saya. Okey, ada apa-apa soalan tak?